Salam sejahtera, terima kasih kenal bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gabungan Parti Baharu Sabah bakal dibentuk, itu persoalan yang besar untuk diurai dan diulaskan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercakap tentang kestabilan negeri Sabah, inilah yang sebenarnya kita nanti-nantikan. Sebagai rakyat Sabah, kita berdoa sebenarnya kita dapat kestabilan yang paling berpanjangan dan dapat memimpin negara ini, memimpin negeri ini dengan baik. Bolehkah kita meniru seperti Sarawak? Itu persoalannya. Bolehkah kita meniru menjadi seperti Sarawak, yang mana Parti Malaya betul-betul tidak berkuasa, tiada kuasa dan tidak ada tempat di Sarawak? Bolehkah Sabah menolak Parti Malaya? Itulah persoalan dan gelombang yang melanda pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Sehingga banyak yang kecundang, terutamanya Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, termasuklah PKR dan DAP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi untuk merealisasikan gelombang anti Malaya atau tolak Parti Malaya, gelombang ini perlulah disokong oleh semua parti lokal. Jadi sebab itulah, adakah satu gabungan parti lokal yang kuat dan gagah perkasa akan dapat direalisasikan? Gabungan itu yang dimaksudkan ialah parti-parti lokal bergabung menolak Parti Malaya. Yaitu, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau GRS yang merupakan parti lokal, parti tempatan dianggotai oleh PGRS dan PBS yang mempunyai bilangan kerusi sebanyak 29, bergabung dengan Parti Warisan yang juga merupakan parti benar-benar lokal daripada Sabah dengan 25 kerusi, dan ditambah dengan APCO yang juga memiliki kekuatan sebanyak 3 kerusi, yang adalah parti original Sabahan. Ditambah lagi dengan 5 calon atau 5 kerusi daripada Parti Bebas yang merupakan tiada kaitan satupun dengan Parti Malaya, STA 2, KDM 1. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau semua parti lokal ini bergabung, jumlahnya menjadi 65. Saya suka dengan kata-kata daripada Rizad Mazagi ini. Beliau merupakan calon KDM di N2 Bongkoka. Walaupun beliau tewas, tetapi cadangan beliau ini cukup relevan dan perlu kita ambil tahu. Inilah sebenarnya yang kita mahu, kata salah seorang netizen, yaitu lupakan sengketa yang lalu, kita harus menghalau mereka, kata Richard Mazagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bayangkan kalau semua parti ini bergabung. JRS bergabung dengan Warisan, APCO bergabung dengan mereka, Bebas pun bergabung, STA pun bergabung, KDM pun bergabung. Kita membentuk 65 kerusi, lebih daripada 2/3. Jadi parti-parti daripada Malaya barulah tidak dapat lagi menguasai atau tiada lagi kuasa di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Bermaksud semua suara, semua kekuatan kita miliki sepenuhnya. Kita mungkin dapat perjuangkan sepenuhnya isu MA 63, dapat memperjuangkan suara untuk hasil 40% Sabah, dan hal-hal yang lain melibatkan hak dan maruah Sabah. Jadi roti gadinya pun sudah ditolak, tidak lagi diterima. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada netizen kata, inilah yang kami mahu sebenarnya, kata mereka. Semua ini dapat direalisasikan sebenarnya kalau tiada pecah undi. Saya balik-balik cakap pasal ataupun tentang pecah undi. Kalau bukan kena pecah undi, percayalah, dengan mudahnya kerajaan yang dibentuk adalah daripada parti-parti lokal. Tapi itulah, apa boleh buatlah, semua orang mau jadi YB, akhirnya pecah-pecah undi. Jadi
Sebelum kita berpisah, bagaimana pula pendapat Anda semua? Adakah Anda setuju dengan gabungan parti-parti ini? GRS, Warisan, APKO, Bebas, TA, KDM yang membentuk 65 kerusi. Kalau Anda suka dengan hantaran dan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita mahu supaya Sabah menjadi negeri yang benar-benar stabil seperti mana Sarawak. Kita mau tiru Sarawak lah, macam tu lebih kurang lah gitu kan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Safi Afdal berjumpa pemimpin-pemimpin lain untuk membentuk kerajaan negeri. Ini jawaban Safi Afdal selepas muncul spekulasi Safi Afdal akan angkat sumpah sebagai Ketua Menteri baharu dan membincangkan bentuk kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Muhammad Safi Afdal menafikan ada membuat sebarang pertemuan dengan mana-mana pemimpin parti, termasuk Presiden Parti Barisan Nasional BN, bagi membincangkan pembentukan kerajaan meskipun parti dipimpinnya itu memenangi kerusi 25 kerusi pada pilihan raya negeri PRN yang ke-17 semalam. Katanya dakwaan tersebut adalah tidak benar kerana dirinya terus berehat selepas penat berkempen sepanjang tempoh pilihan raya. Kata Safi Afdal, tidak ada, tapi saya pun dah letih tidur dari malam tadi kerana terlalu penat berkempen berhari-hari. Saya sudah bekerja lebih 4 tahun menuju pilihan raya ini. Tidak ada saya jumpa dengan mana-mana parti pun, kata Safi Afdal. Kami akan berjumpa di Dewan Undangan Negeri DUN nanti, jumpa Barisan Nasional. Mana ada jumpa mereka, kata beliau. Saya tidak jumpa mana-mana pemimpin, katanya kepada pemberita dalam sidang akbar di sini pada Ahad. Safi Afdal diminta mengulas kemungkinan kerjasama dengan parti-parti tempatan, termasuk Gabungan Rakyat Sabah GRS. Muhammad Safi berkata, fokus warisan adalah kepentingan rakyat Sabah, bukan membentuk gabungan politik semata-mata. Kata beliau, saya sebutkan dengan parti lokal tidak semestinya dengan GRS, katanya. Bermaksud ada harapan dengan parti lokal yang lain. Bagaimanapun, menurut bekas Ketua Menteri Sabah itu,
Defisit parti tempatan juga perlu difahami dengan betul, dan warisan jelas menjunjung aspirasi rakyat Sabah secara keseluruhan, kata Safi Afdal. Ia bukan suara perbezaan daripada dua parti, tetapi kehendak rakyat Sabah, kata beliau lagi. Beliau turut mengingatkan bahawa politik Sabah tidak pernah stabil apabila gabungan dibentuk atas kepentingan sempit atau mengisi kauta kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dulu pun kerajaan JRS dengan BN tak lama. Pasal apa, kata kata Safi Afdal. Ini semua selalu ada dinamik dalam politik di negara ini dan di dunia. Kamu fikir ini akan bertahan selama 5 tahun? Soalnya sambil mengingatkan bahawa ada pihak yang hanya mengejar kedudukan, projek dan uang. Safi menegaskan perjuangan sebenar warisan adalah menyatukan rakyat dan memastikan seluruh Sabah didengari, suara Sabah didengari secara rasional dan nasional, bukan sekadar berusaha berada dalam kerajaan. Kata Safi lagi, kita satukan rakyat Sabah. Itu tujuan saya. Suara kita tidak seharusnya hanya didengari di Sabah. Ia mesti bergema di seluruh negara, kata beliau lagi. Dalam masa yang sama, beliau turut berterima kasih atas sokongan besar pengundi Cina yang menurutnya menunjukkan penolakan terhadap amalan politik wang serta mengangkat nilai integriti dalam kepimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara ringkasnya, Safi Afdal telah pun menafikan ada pertemuan dengan mana-mana pemimpin parti untuk membincangkan pembentukan kerajaan selepas PRN 17. Safi juga menyatakan bahawa dirinya terus berehat selepas penat berkempen dan tidak bertemu dengan mana-mana parti setakat ini. Fokus warisan adalah kepentingan rakyat Sabah, bukan pembentukan gabungan politik, kata Safi lagi. Malah, Safi Afdal juga menegaskan bahawa usaha warisan adalah menyatukan rakyat dan memastikan suara Sabah didengari secara nasional. Safi juga berterima kasih kepada pengundi Cina atas sokongan besar yang menunjukkan penolakan terhadap politik wang dan mengangkat nilai integriti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu netizen menyentap pemikiran saya. Dan setelah saya menonton rakaman pasca pilihan raya warisan melalui Safi Afdal, saya tiba-tiba nampak satu kebenaran realiti yang paling tepat dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini kemarin. Kata Safi Afdal, warisanlah sebenarnya yang menang pilihan raya ini. Warisanlah pemenang sebenar dalam pilihan raya ini. Dia ucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang ada di seluruh Sabah kerana telah memenangkan warisan secara fizikal dan secara nombornya, kata beliau, warisan menang. Dan mereka sedang, saya fikir mungkin Safi Afdal sedang berusaha berikhtiar sehabis mungkin untuk membentuk kerajaan dan mendapat hak mereka sebagai parti yang sebenar-benarnya menang. Kenapa rakan saya cakap warisanlah yang sebenarnya menang? Mengapa Safi Afdal menyatakan warisanlah pemenang pilihan raya kali ini? Mudah saja, ianya nombor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dunia ini air liur orang cakap ke apakah, semua itu bohong. Semua itu bohong. Boleh berubah. Dia cakap lain kemarin, dia cakap hari ini lain. Dia kawan kemarin, hari ini dia lawan. Dia lawan kemarin, hari ini dia kawan. Tapi ada satu benda yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah berubah, yaitu nombor. Nombor kemenangan dalam pilihan raya semalam memang menunjukkan warisan menang dan telah mengalahkan parti-parti yang lain. Cuma JRS betul
dia menang secara gabungan. Kalau dilihat secara stand alone ataupun parti bertanding secara sendirian solo, bertanding secara sendiri tanpa ada gabungan, tanpa ada pakatan, sudah dapat dilihat confirm betul Warisan menang dengan 25 kerusi. Dalam GRS, kalau saya tidak silap, mohon perbetulkan saya. Dalam ruangan komen kamu boleh tolong tulis, dalam ruangan komen kamu tolong tulis kalau saya salah. Dalam GRS ada 2 yang menang dalam gabungan itu atau dalam komponen itu. Presiden Usno kalah, Pendekar Amin kalah. Lepas tu Parti Cinta Sabah pun kalah, Hanifa pun kalah. Jadi sekarang ini kalau saya tak silap yang hanya menang ialah PBS dan PGRS, Parti Gagasan Rakyat Sabah. Gagasanlah Parti Gagasan. Gagasan berapa dia menang? Parti PBS menang 7. Parti PBS menang 7. GRS menang 29. Maknanya 7 atau 29 tolak 7, PGRS atau Gagasan Rakyat Sabah hanya menang berapa? 22 undi, 22 kerusi. Banding dengan Warisan, kalau 1 lawan 1, parti Solo lawan Solo, confirm Warisan menang. Warisan ada 25. GRS pula atau Gagasan Rakyat Sabah, PGRS Parti Gagasan Rakyat Sabah, hanya ada 22 kerusi. Jadi betul lah Paci itu cakap tadi. Dia kata sebenarnya Warisan yang menang. Paci yang cerita dengan saya ini bukan penyokong Warisan. Dia adalah penyokong Pakatan Harapan. Dia penyokong kepada Pakatan Harapan. Dia kata sangat salah diumumkan pemenang untuk pilihan raya negeri Sabah ini adalah GRS. Yang betul dia kata Warisan sebab menang secara solo. Saya sebenarnya mau cakap betul pun tidak dapat, mau cakap salah pun tidak dapat sebab dua-dua pun betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sebab itulah ada seorang rakan, dia mencadangkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang rakan tu dia mencadangkan supaya pada pilihan raya yang akan datang dibuat pilihan raya Solo lawan Solo. Biarlah nanti pilihan raya sudah selesai, keputusan sudah diumumkan, barulah bentuk gabungan kata beliau. Barulah yang nampak siapa yang benar-benar kalah, siapa yang benar-benar menang. Apa pandangan Anda semua? Kamu setujukah dengan pendapat Paci itu? Yaitu tiada lagi gabungan, Solo bertanding. Baru best katanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya agak setuju juga lah dengan cadangan Paci itu sebentar tadi. Saya kata, betul juga lah kan, ada juga kebenaran benda ni kalau diteruskan, yaitu 1 lawan 1 atau parti Solo lawan Solo. Kalau dia menang, bentuklah kerajaan, bentuklah gabungan ataupun pakatan. Tapi sebelum ada pakatan, bertanding 1 lawan 1. Biar dia bertanding atas dia punya tiket sendiri. Wah, barulah best kata dia. Ada juga lah benar dia kan. Sebab baru kita tahu siapa sebenarnya pilihan rakyat. Kalau kita lihat dari segi pakatan saja, kita tidak tahu siapa. Kalau kita tengok daripada keputusan yang ada sekarang ini, kita hanya tahu siapa pilihan rakyat secara gabungan. Dan bukan pilihan sebenar-benarnya rakyat. Sebab kalau pilihan sebenar-benarnya rakyat, ya Warisan dapat 25, PGRS dapat 22, PBS dapat 7, Barisan Nasional dapat 6, Bebas dapat 5. Manakala parti lain pula kecil-kecil dong dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, coba pikir-pikirkanlah secara logiknya. Ada logik akal dia, ada kebenaran dia, dan jangan juga kita terlalu menyempitkan pemikiran kita lah kan. Kita coba berpikir secara waras dan matang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya cakap tentang politik ini seronok kalau kita berpikir secara terbuka, tidak marah-marah, tidak sempit pemikiran kita.
Jadi siapa sebenarnya yang menang? Kalau saya, yang paling menang ini ialah rakyat. Rakyatlah yang menang. Tapi kadang-kadang kita marah juga lah kan. Sekarang ini kemarahan rakyat sebenarnya bukan karena siapa yang menang, siapa yang kalah. Kemarahan rakyat di Sabah sekarang, untuk makluman semua yang menonton video ini, adalah apabila terlalu banyak calon bertanding. Saya pun marah, marah macam itu. Saya marah betul. Semalam saya ulas dengan nada yang sangat marah. Sebab terlalu banyak calon, terlalu banyak yang mau jadi pemimpin, terlalu banyak yang mau jadi kaya, terlalu banyak yang mau jadi berkuasa di Sabah. Bila terlalu banyak macam tu, tiada satu pun yang menang akhirnya, tiada satu pun yang dapat keuntungan sebenarnya. Yang rugi adalah rakyat. Kau ikut dia, ikut dia, ikut dia, ikut dia, semua yang kau ikut tiada menang satu pun. Akhirnya yang paling tidak dipilih rakyat, itulah pula yang menang. Coba pikir-pikirkannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.